Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam bahagia ini. Dan kita mulakan insya-Allah seperti biasa pengajian dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan segala hajat-hajat kita dimakbulkan dan Allah selamatkan kita daripada segala bala dan bencana, daripada segala wabak, daripada kesusahan dan azab di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hidupkan hati-hati kita dengan iman dan takwa dan memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Da'watul Tammah kita masih membicarakan tentang bahaya riba, dan sebelum ini kita membicarakan berkenaan dengan definisi riba dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ancaman bagi riba. Dan juga Al-Imam Al-Haddad sedang membicarakan berkenaan dengan mata wang, yakni disebabkan mata wang ini dia adalah daripada benda yang ribawi. Jadi apabila berlaku penukaran di antara mata wang dengan mata wang, ada beberapa syarat yang perlu diraikan. Jadi insya-Allah ini kita kembali kepada kitab. Minggu lepas akhir sekali kita sedang membicarakan berkenaan dengan hadis Nabi SAW berkenaan dengan ancaman yang ini bagi riba. Selepas itu beliau mengatakan adapun berita-berita yang menunjukkan tentang besar dosanya riba serta berat penanggungan bahayanya ada banyak sekali dan sudah dimaklumi oleh orang ramai, sebab riba itu termasuk antara dosa-dosa yang besar. Ini juga kita telah membicarakan berkenaan dengan besarnya dosa riba, seperti Allah Subhanahu wa taala isytiharkan peperangan atas mereka yang memakan riba. Kesimpulannya bahawa tiada halal menjual mata wang dengan mata wang, yakni mata wang perak dan emas, makanan dengan makanan yang sama bangsanya, yakni sama jenisnya, ya. Sebab makanan ini dia dalam mazhab Imam Syafi'i semua jenis makanan adalah ribawi. Dalam mazhab Imam Syafi'i semua jenis makanan adalah ribawi. Jadi apa sahaja jenis makanan, kalau kita melakukan penukaran, kalau sekiranya jenisnya sama, maka diwajibkan sama rata. Jadi kalau kita nak tukar beras dengan beras, maka timbangannya mesti sama. Begitu juga dengan gandum dengan gandum. Tapi kalau kita menukarkan gandum dengan beras, tidak diwajibkan dia sama timbangan, akan tetapi transaksi harus dilakukan dengan spontan dan tidak dilambatkan. Jadi beberapa minggu lepas saya membicarakan berkenaan dengan riba al-fadl secara ringkas. Riba nasi'ah. Ada riba kalau sekiranya kita menambahkan salah satu daripada jenisnya lebih daripada yang lain. Ada riba kalau sekiranya kita melambatkan transaksi, seperti kita tidak melakukan pembahagian bagi barangan itu pada majlis akad. Ini juga termasuk dalam riba. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad ini dia membicarakan berkenaan dengan penukaran di antara makanan yang sama jenisnya. Saya rasa kalau kita letak jenisnya lebih mudah, ya. Sebab biasa makanan kita tidak menamakannya sebagai bangsa, ya. Jadi sama jenisnya kecuali dengan tukar tangan. Yang tukar tangan ini maksudnya dilakukan pada majlis akad. Ya, ini tunai sama bangsanya dan sama banyaknya. Ini kalau jenisnya sama. Jadi sama banyaknya maksudnya timbangan yang mesti sama ataupun takaran yang mesti sama. Tetapi jika berbeza jenisnya seperti emas dengan perak, gandum dengan jagung, dibolehkan dengan satu melebihi yang lain dan wajib terima pada tempat pertukaran tanpa tangguh ataupun tempoh, yakni tanpa melambatkan, iaitu kita melakukannya dengan spontan. Adapun membuat hilah pada riba dikira seperti riba juga, yakni melakukan hilah pada riba. Dan banyak para ulama menghukum tidak dibolehkan, dan semua itu tiada akan mendatangkan apa faedah pun selain mendapat kutukan dan kemukaan daripada
daripada Allah Ta'ala. Yani hilah ini maksudnya di sini, yakni seseorang itu dia menukarkan lafaz-lafaz supaya dia dapat menghalalkan ini sesuatu, dan yakni mengatakan ia bukan dikirakan sebagai riba. Yakni kalau sekiranya seseorang itu dia menukar yakni ataupun dia meminjam ini wang ini misalan, dan selepas itu dia meletakkan bunga. Tetapi yang ini dia menggunakan hilah yang ini misalan, dia tidak menamakan ia sebagai bunga misalan. Cuma dia mewajibkan ini orang yang hutang itu untuk membayar lebih. Untuk membayar lebih kalau dia tangguhkan yang ini bayaran yang ini bagi hutang itu. Walaupun yang ini dia tidak meletakkan seperti dia punya percentage dan sebagainya, akan tetapi dia memaksa ini orang untuk membayar lebih. Maka ini dia pada zahirnya seperti hilah, akan tetapi dia hukumnya sama seperti riba. Dan kita membezakan di antara riba dengan hadiah. Dan riba dengan jual beli juga kita telah membicarakan perbezaan di antara riba dengan jual beli, seperti mana ayat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi keuntungan dalam jual beli adalah halal. Begitu juga dengan hadiah. Misalnya kalau sekiranya seseorang itu dia minjam duit daripada orang lain dan selepas itu dia memberikan hadiah, maka ini bukan dikirakan sebagai riba. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu meminjamkan duit kepada orang lain dan selepas itu mewajibkan wang yang lebih daripada apa yang dipinjamkan, walaupun dia tidak menamakan ia sebagai riba, maka ia dikirakan sebagai riba. Maka ini adalah daripada maksud menggunakan hilah pada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tanpa ada hujah ataupun wajah yang dibolehkan. Namun ada pula orang yang membolehkan demikian itu dengan berpegang kepada hukum-hukum dunia, bukan hukum-hukum akhirat. Yang ini berpegang kepada hukum-hukum dunia ini. Apa yang dimaksudkan dengan hukum dunia? Yang ini hukum dunia, yang ini maksudnya hukum yang diciptakan oleh manusia. Yang ini manusia misalnya, yang ini menghalalkan riba misalnya. Jadi memakan riba ini tidak dikirakan sebagai satu kesalahan yang ini dalam undang-undang. Tetapi siapa yang melakukan undang-undang ini bukan ini daripada syariah, tetapi dia adalah undang-undang yang direka ini oleh manusia. Maka ini tidak, kita mengatakan tetap ini seseorang itu melakukan ini dosa walaupun dia terlepas ini daripada undang-undang. Dan zaman yang kita tinggal ini lebih dahsyat daripada zaman dahulu. Misalan penzinaan dibolehkan. Yang ini maksudnya penzinaan dia tidak bercanggah dengan undang-undang negara sebagai misal. Tetapi dalam Islam dia merupakan daripada dosa yang besar. Maka ini adalah undang-undang yang diletakkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat zaman yang kita tinggal hari ini, lebih-lebih lagi dalam negara-negara yang bukan Islam, tentu sekali dia berlainan dengan undang-undang dalam agama. Dan kadang-kadang kita lihat hatta negeri Islam sekalipun, kadang-kadang ini undang-undang ni bercanggah dengan agama Islam. Jadi ini adalah daripada perkara yang wujud ini pada akhir zaman. Ini mungkin pada zaman dahulu para ulama kita mungkin mereka tidak menyangka yang ini benda seperti ini dapat berlaku, sebab ini zaman dahulu ini umat Islam ini tinggal dalam satu negara. Dalam satu negara yang ini ada khalifah dan sebagainya. Jadi mereka melihat ini undang-undang Islam dan mereka menggunakan ini wang Islam dan sebagainya. Tetapi kita orang Islam, bila kita hidup ini pada zaman ini, maka kita mendapati banyak perkara yang tidak wujud ini pada zaman dahulu, wujud ini pada zaman yang kita hidup ini pada hari ini. Jadi itu sebab ini kita nak kena belajar agama kita dengan baik supaya kita dapat memahami perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita terjebak dalam dosa kalau sekiranya kita tidak berjaga-jaga. Jadi itu sebab kita lihat zaman sekarang melakukan maksiat mudah. Penzinaan mahar rajalela, begitu juga dengan makan riba kita lihat. Sebab ini undang-undang membenarkan, begitu juga minum arak. Yang ini satu orang ini
dia kalau di negeri kita misalnya, dia boleh saja pergi ke kedai dan membeli arak. Yang ni tidak ada orang yang akan misalnya menangkapnya dan sebagainya. Tetapi kalau di negeri Islam tidak dibolehkan. Jadi apa yang akan menyelamatkan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia ini dia lebih takut kepada undang-undang lebih daripada hukum Allah. Itu sebab sentiasa penting ulama-ulama kita hari ini mengatakan kepentingan ini untuk kita umat Islam ada ketakwaan dalam diri kita. Hanya ketakwaan boleh selamatkan kita. Kalau tidak, kalau kita ikut hawa nafsu kita, na'udzubillah min dzalik, maka banyak maksiat-maksiat yang mudah dilakukan oleh seseorang itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah di dunia dan selamatkan kita di akhirat. Namun ada pula orang yang membolehkan demikian itu dengan berpegang kepada hukum ahkam dunia. Jadi walau macam mana manusia beramal sekalipun, satu hari kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisap. Manusia misalnya dia melakukan maksiat dan undang-undang misalnya tidak menghukumnya misalnya. Tetapi kita harus faham satu hari kita akan kembali kepada Allah. Jadi sebab Allah dalam Al-Quran mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan mengkhabarkan kepada kamu apa yang kamu telah melakukan. Yani manusia boleh melepaskan dirinya daripada undang-undang dunia, tetapi dia tidak boleh melepaskan dirinya daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua manusia tidak terlepas, termasuk Firaun dan Qarun. Semua yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, walau macam mana hebat mereka sekalipun, Namrud dan sebagainya, semua akan kembali kepada Allah. Dan semua yang akan dihadirkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada manusia yang boleh terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kepada hukum ahkam dunia, dan ini juga adalah berat bagi orang yang mahu menimbangnya. Kerana hukum dunia itu hanya bergantung pada zahir sahaja dengan perkara-perkara yang berlaku pada masa sekarang, padahal perkara ini berkaitan dengan yang batin. Yani yang batin hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dikaitkan dengan urusan akhirat, ternyata sangat berat perkaranya yang bakal menarik kemukaan Allah, yang menyebabkan pelakunya akan menerima kutukannya dan siksaannya yang berat nanti. Yani pada hakikatnya Allah ini mengetahui segala-galanya. Allah yang mengetahui apa yang zahir, Allah lebih mengetahui apa yang batin. Hatta dalam hukum Islam, manusia boleh melepaskan dirinya daripada hukuman. Manusia boleh melepaskan dirinya daripada hukuman, akan tetapi Allah lebih mengetahui apa yang dia kerjakan. Jadi insya-Allah taala kita berhenti di sini insya-Allah. Selepas itu beliau membicarakan tentang keadaan orang munafik. Yang mana orang munafik menzahirkan yang zahir dan menyembunyikan yang batin, dan mereka menyangkakan Allah tidak mengetahui, sedangkan Allah Maha mengetahui segala-galanya. InsyaAllah sekarang kita akan masuk kepada kitab yang seterusnya. Dan kita masih berada dalam bab azan dan qamat. Dan pada minggu yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang disunatkan bagi azan dan qamat, dan penulis membicarakan berkenaan dengan disunatkan kita melakukan 2 kali azan. Kalau sekiranya kita melakukan solat subuh, maka disunatkan kita melakukan 2 kali azan. Begitu juga berkenaan dengan solat Jumaat, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an dan para sahabat-sahabat yang datang selepasnya. Juga kita melakukan 2 azan, disebabkan kita nak mengingatkan kepada orang Islam untuk menghadiri solat. Kalau sekiranya kita melakukan beberapa solat seperti kita jamak takdim ataupun jamak takhir, hanya disunatkan kita melakukan azan pada solat yang pertama sahaja, dan selepas itu kita melakukan iqamah pada kedua-duanya. Ini juga kita membicarakan pada minggu yang lepas. Jadi sekarang insya-Allah kita akan kembali kepada kitab. Cuma minggu lepas sebab muka surat 220 kita tidak saya tidak tunjukkan tapi saya rasa kita sedang membicarakan. Kita dah habis 220 Jadi kalau kita lihat di sini, penulis ini membicarakan tentang Sayyidina Uthman bin Affan.
Dan beliau mengatakan lebih afdal ini melakukan satu azan kalau sekiranya tidak diperlukan kita melakukan dua azan disebabkan alal ittiba'. Sebabkan ini ikut ini ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa ini yang kita berhenti pada minggu yang lepas. Jadi insya-Allah pengajian kita hari ini akan bermula pada muka surat 221. Yang mana penulis ini mengatakan di sini, disunatkan melaungkan azan untuk solat yang pertama sahaja bagi solat-solat yang dikerjakan dengan sambung menyambung. Misalnya beberapa solat qada. Dua solat yang dijamak, solat qada bersama solat fardu, adaan yang dilakukan telah masuk waktunya, sedangkan belum azan. Jadi kita berbincang satu demi satu dulu. Yang pertama sekali penulis yang mengatakan disunatkan kalau sekiranya kita melakukan lebih daripada satu solat. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, kalau kita solat jamak ataupun solat qada misalnya 2-3 kali kita melakukan solat qada misalnya, maka disunatkan kita melaungkan azan tetapi hanya yang pertama sahaja. Hanya satu kali azan. Ini yang penulis yang mengatakan, wa sunnah an yu'adzana lil ula faqat min salawatin tawalat ka fawaid. Jadi pertama sekali dia membicarakan tentang solat qada. Selepas itu solat jamak. Selepas itu solat qada dan solat hadir. Satu orang melakukan solat zuhur dan selepas dia solat zuhur dia solat qada zuhur misalnya. Dakhala waqtaha qabla syuru'ihi fil adhan. Yang mana dah masuk yakni waktu solat hadirah ini. Misalnya satu orang dia nak melakukan solat zuhur, adaan dan qadaan. Jadi sekarang dah masuk waktu solat. Maka apabila masuk waktu solat, maka dia melaungkan azan. Maka dia boleh melakukan solat qada dahulu ataupun dia nak melakukan solat adaan zuhur dahulu. Maka dia hanya melaungkan satu kali azan dan dia melakukan 2 kali solat. Tetapi dengan syarat yakni bagi solat adaan dia nak kena masuk waktu solat. Begitu juga kalau dia nak melaungkan azan bagi solat ini, maka dia melaungkan azan setelah yakni masuk waktu solat. Jadi sebelum dia melaungkan azan dia mesti memastikan dah masuk waktu, sudah masuk yakni waktu solat. Jadi ini yang penulis ini sedang yakni membicarakan. Jadi sekali lagi kita kembali yakni kepada terjemahannya, bahagian yang tadi, yang akhir sekali, yang depan tidak ada masalah. Dia mengatakan sunnah melakukan azan untuk solat yang pertama sahaja bagi solat-solat yang dikerjakan dengan sambung menyambung. Ini tidak ada masalah, kita boleh faham. Misalnya beberapa solat qada, 2 solat yang dijamak. Solat qada bersama solat fardu adaan yang dilakukan setelah yakni masuk waktunya. Ini di sini kita tulis sini ya. Setelah yakni yang dilakukan setelah masuk waktunya solat. Setelah masuk waktunya solat. Sebab kalau kita lihat dia punya bahasa dia, yakni dia dah mulakan dengan sunnah melakukan azan. Nampak tak di atas? Sunnah melakukan azan untuk solat yang pertama sahaja. Dan selepas itu solat qada bersama solat fardu adaan yang dilakukan setelah masuknya waktu solat. Yang dilakukan setelah masuknya waktu solat, iaitu melakukan azan. Yakni melakukan azan setelah masuk waktu solat. Nampak tak? Kenapa melakukan azan setelah masuk waktu solat? Sebab sekarang ini dia nak melakukan solat adaan dengan qadaan. Dia nak melakukan solat adaan dengan qadaan. Tadi kita mengatakan dia melakukan satu kali azan, betul ke tidak? Tetapi dia tidak boleh melakukan solat adaan yakni sebelum ini masuk waktu solat. Maka dia nak kena tunggu masuk waktu solat dulu baru dia melakukan azan. Nampak tak? Boleh faham insya-Allah ya? Ayo. Cuma ini kita nak kena tukar yang dilakukan setelah masuk waktunya solat. Yang dilakukan setelah maksudnya waktu solat, mungkin kita letak dash ataupun bracket, iaitu melaungkan azan. Yakni melaungkan azan setelah masuk waktu solat.
Ini terjemahan yang minta maaf. Ini sekali lagi ya. Salah ya. Terjemahan salah. Sebab terjemahan yang dia mengatakan telah masuk waktunya sedangkan belum azan. Macam mana? Tak boleh ya. Nah. Ya. Nah, tapi penulis sekarang dia mengatakan yakni dia melaungkan azan setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu. Boleh insya-Allah. Baik. Ini bukan perkara yang susah ya ni. Sebab bukan. Sekarang kita nak melakukan solat. Ya jawab. Kita nak melakukan solat. Kita azan sebelum masuk waktu ke selepas masuk waktu? Selepas masuk waktu. Nampak tak? Itu cerita dia. Kenapa penulis tadi mengatakan dia melaungkan azan selepas masuk waktu solat, jadi makul. Dia melaungkan azan selepas masuk waktu, selepas masuk waktu solat. Kalau sekiranya sekarang dia nak melakukan solat zuhur dengan solat, misalnya solat zuhur adaan dengan solat qadaan. Baik, jadi dia nak melaungkan ini satu kali azan, maka dia waktu solat zuhur dah masuk, maka dia melaungkan azan. Nampak tak? Dia melaungkan azan, maka dia melaungkan azan ini untuk solat adaan. Baik, dia melakukan solat adaan, adakah dia perlu melaungkan azan sekali lagi? Sebab kita mengatakan sekarang ini dia melakukan dua kali solat. Nampak tak? Dia melakukan solat adaan dan dia mau melakukan solat qadaan. Ini yang penulis mengatakan. Baik, maka dia melakukan satu kali azan. Baik, satu kali azan ini dia melakukan sebelum ini masuk waktu ataupun selepas masuk waktu. Selepas masuk waktu, itu ceritanya. Jadi kita betulkan terjemahannya. Baik. Dia mengatakan sunnah iqamah untuk setiap ini salat yang disunatkan azan sebagai ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi qamat dia melakukan qamat bagi tiap-tiap salat. Salat ini yang fardu yang disunatkan azan. Jadi kalau dia melakukan salat qada ini hatta 3 kali qada ataupun 4 kali qada, dia disunatkan dia melakukan qamat bagi tiap-tiap kali salat. Tapi azan dia melakukan satu kali. Azan dia melakukan satu kali. Kalau dia hanya melakukan solat qada sahaja, dia sunatkan dia melakukan azan. Hatta yang ini bukan ini pada masa waktunya. Kalau dia melakukan solat qada, kita tidak membicarakan sama ada dia azan selepas waktu ataupun sebelum waktu. Nampak tak? Tapi misal tadi sebab dia nak melakukan dengan adaan. Maka itu sebab penulis ini mengatakan dia melakukan azan yang ini setelah yang ini masuk waktu, setelah masuk waktu solat. Wa sunna wa yuqimu li kullin minha lil ittiba' wa sunna iqamatun li untha sirran wa khunsa. Yani sekarang dia membicarakan berkenaan dengan wanita. Sunnah bagi wanita untuk melakukan iqamah dengan suara yang pelan. Ini adalah bagi kalau sekiranya semua wanita. Yani wanita jamaah nak melakukan salat, disunatkan salah seorang daripada mereka melakukan iqamah, tetapi dengan tidak melaungkan suara. Sama juga dengan khunsa. Khunsa ini adalah manusia yang ada dua alat kelamin. Yani dia juga boleh melakukan iqamah. Dan selepas itu penulis ini mengatakan fa in adzanat lin nisa sirran lam yukrah. Kalau dia melaungkan azan pula bagaimana? Kalau sekiranya dia melaungkan azan dalam keadaan senyap, tidak makruh, penulis mengatakan. Perkara ini tidak makruh. Kalau sekiranya dia melaungkan azan, tapi ini semua wanita ya. Apa ni? Ini semua yang ini jemaah wanita. Semua jemaah wanita. Ya? Sunat. Bukan, dia mengatakan di sini ini tidak makruh. Ini tidak makruh. Kalau sekiranya dia melakukan azan. Sunnahnya di mana? Sunnahnya melakukan iqamah. Sunnahnya ini melakukan iqamah. Dan kita ada khilaf ini masalah ini. Seperti mana dia mengatakan selepas ini. Fa in adinat lin nisa sirran lam yukrah. Kalau sekiranya dia melakukan azan dengan suara yang pelan tidak makruh. Tapi kalau dia melakukan azan dengan suara yang kuat maka diharamkan. Kalau sekiranya dia melakukan azan ini dengan suara
dengan suara yang kuat, maka diharamkan. Dan sunnah agak dia mengatakan kita baca terjemahan dulu ya. Tidak makruh bagi wanita untuk melakukan azan bagi sesama wanita asalkan dengan suara pelan. Kalau keras maka hukumnya haram. Jadi boleh faham insya-Allah ya. Terjemahan tidak ada masalah. Selepas itu beliau mengatakan wa yunada li jama'atin masyru'atin fi naflin ka'idin wa tarawih wa witrin ufrida anha bi Ramadan wa kusuf as-salata. Baik, sekarang penulis ini mengatakan bagi salat selain daripada salat 5 waktu, seperti mana yang minggu lepas kita mengatakan tidak disunatkan azan dan qamat. Solat hari raya, solat tarawih, ini solat-solat yang disunatkan jamaah tetapi tidak ada azan dan qamat. Solat tarawih, solat kedua hari raya dia mengatakan di sini qa'idin wa tarawih wa witrin. Begitu juga bagi solat witir ini pada bulan Ramadan dan solat kusuf, yakni solat kusuf pada solat gerhana. Maka ini semua solat yang tidak disunatkan kita melaungkan azan. Jadi apa kita nak buat? Yang ini untuk kita nak memberitahukan pada jamaah yang solat akan dilakukan. Maka kita mengatakan as-salata. Ini yang penulis tadi mengatakan di sini. As-salata binasbihi. Binasbihi. Jadi antum tulis dalam kitab antum perkataan as-salata. Dalam kitab antum as-salatu kan? Jadi letak, jangan cancel dia punya dhamma. Just letak fathah ke atas. Jangan cancel, nanti saya terangkan. Sebab dia dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kita nak mengatakan as-salatu pun boleh. As-salata pun boleh. Baik, penulis ini sebenarnya dia menerangkan as-salata dahulu. Sebab dia mengatakan binasbihi. Yang ini dengan fathah. Kalau kita mengatakan as-salata jami'atan. As-salata jami'atan. Maka dia mengatakan ira'an. Kenapa yang ini dia mansub? Ini dalam bahasa Arab ini. Kita ada beza di antara bila kita mengatakan as-salatu dengan as-salata. Nampak tak? Makna dia berbeza. Baik, kalau kita mengatakan as-salata, macam mana kita nak terangkan? Dia mansub ini atas apa? Kenapa mansub? Kenapa fathah? Maka di sini dia mengatakan ira'an. Yang ini dalam bahasa Arab ini kita ada satu keterangan dalam bahasa Arab yang disebut sebagai ira'. Kalau antum lihat kitab antum bahasa Arabnya, antum lihat ini bawah perkataan kusuf kan ada perkataan ira'an. Jadi antum underline itu. Ini bagi orang yang belajar ilmu nahwu, ini adalah perkara yang bagus ini kalau kita mempelajari. Baik, apa maksud ini ira'an? Yakni dalam bahasa Arab ini kita kalau nak menggalakkan seseorang melakukan satu perbuatan, kita tidak sebut dia punya kata kerja. Kita tak sebut dia punya fi'il. Misalan, saya nak menggalakkan orang pergi ke masjid. Apa saya mengatakan? Saya mengatakan al-masjidah, al-masjidah. Al-masjidah, al-masjidah. Ya salam, ini apa maksudnya al-masjidah, al-masjidah? Yakni maksudnya, pergilah kamu ke masjid, pergilah kamu ke masjid. Maksudnya, yang difahami adalah kita memberikan galakan. Ini yang dimaksudkan ira'an. Ira' ini maksudnya galakan. Antum tulis di sana. Ira' ini maksudnya galakan. Sama juga bila kita mengatakan al-madrasata, al-madrasata. Macam orang boleh faham. Ini tempat yang baik. Maksudnya apa? Kita nak memberikan galakan orang pergi ke madrasah. Tapi kalau saya mengatakan al-ma'siyata, al-ma'siyata. Boleh tak kita mengatakan ini adalah juga ini memberikan galakan untuk melakukan maksiat. Ini berbeza sikit. Ini bukan ira'an, inilah tahdir. Tahdir. Jadi dia mansub, dia boleh atas ira'. Ira' ini maksudnya kita menggalakkan perbuatan dan dia juga boleh mansub atas tahdir. Tahdir ini kalau kita nak suruh orang menjauhi pula, opposite. Jadi bila kita mengatakan as-salata jami'atan, yakni maksudnya ada fi'il yang tidak disebut. Ilzamu as-salata. Jadi ada fi'il yang kita mengatakan lakukanlah salat. Lakukanlah salat, lakukanlah salat. Jadi dia adalah maf'ul bihi. Nampak tak? Tetapi fi'ilnya tidak disebut. Tetapi kita dapat faham ini maknanya berdasarkan dia punya jalan cerita. Ini sebab saya mengatakan as-salata, as-salata. Orang faham, ini mansub. Yang ini maksudnya dia sedang menggalakkan kita untuk melakukan salat. Ini yang dimaksudkan dengan ira'an.
Nanti kita baca terjemahannya, tapi ini adalah keterangan yang dahulu. Baik, jadi kita dalam bahasa Arab ini kita ada benda seperti ini. Macam dalam bahasa Melayu mungkin kita tak ada kan? Ada tak dalam bahasa Melayu misalnya kita mengatakan solat pun boleh jugalah. Tapi dia tidak ada macam apa baris dan sebagainya. Jadi bahasa Arab ini beza ini, kita mengatakan as-salata, orang faham lain. Kalau kita mengatakan as-salatu, maka dia jadi mubtada pula. Dia sekarang ini jadi the beginning of the sentence, yakni jumlah. Dia dari jumlah yang pertama. Yang kita mengatakan as-salatu jami'atun, yakni maksudnya salat yakni jamaah. Salat itu adalah salat jamaah. Salat itu adalah salat jamaah, ataupun salat ini adalah salat jamaah. Yang ini maksudnya kita memberitahukan kepada orang yang kita akan melakukan salat jamaah. Ini kalau kita mengatakan bi raf'ihi, seperti mana penulis mengatakan. Kalau rafa' dia adalah lil ibtida'. Dia menjadi mubtada'. Jadi jami'atun menjadi khabar. Kalau kita mengatakan as-salata jami'atan, maka sekarang dia mansub, yakni disebabkan dia adalah maf'ul bihi li fi'lin mahdhuf 'alal i'rab. Seperti mana penulis mengatakan, yakni kita menggalakkan perbuatan, dan jami'atan dia adalah hal. Ini hal, ini keadaan kita melakukan solat itu dalam keadaan jamaah. Nampak tak beza dalam segi dia punya makna. Jadi ini penulis ini diterangkan dalam segi bahasa. Boleh insya-Allah? Jadi kita kena faham ini dulu insya-Allah. Kita boleh terjemahan, kita lihat macam mana. Kita boleh, yang penting ini kita kena faham ini bahasa Arab ni. Jadi dia mengatakan binasbihi halan. Sebelum itu dia mengatakan binasbihi ira'an wa raf'ihi mubtada'. Jami'atun binasbihi halan wa raf'ihi khabaran lil mazkur. Yani khabar ini bagi as-salah. Kalau kita mengatakan dia khabar, ini maksudnya mana mubtada'nya? Yani as-salah. As-salatu jami'atun. Maka as-salatu dia adalah mubtada', jami'atun adalah khabar. Kalau kita mengatakan as-salata, maka ini adalah apa kita mengatakan mansub atas fi'il yang tidak disebut. Takdirnya adalah ilzamu. Ilzamu yakni maksudnya lazimilah as-salata jami'atan. Lazimilah salat dalam keadaan salat itu dalam keadaan jamaah. Tamam? Jadi jami'atan atas hal. Bagi mereka yang belajar yakni ilmu nahwu, maka ini pun bagus yakni kita mengetahui perkara ini. Jadi sekarang ini kita balik kepada terjemahannya. Lihat apa dia mengatakan, dan sunnah agar dikumandangkan panggilan untuk salat, sunnah yang diatur pelaksanaannya dengan berjemaah seperti salat hari raya. Jadi di sini apa yang dia sedang mengatakan, seperti mana kita mengatakan tadi, adalah berkenaan dengan salat yang tidak ada azan dan qamat. Jadi kalau salat tidak ada azan dan qamat, maka disunatkan kita melaungkan bagi solat-solat ini seperti ini, yang tersendirikan dari tarawih dan solat gerhana dengan ini juga kita nak tukar ini. Apa tak? Dia mengatakan apa? Witir di bulan Ramadan yang dikerjakan tersendirian dari tarawih. Yang ini maksudnya di sini adalah witir pada bulan Ramadan. Sebab witir pada bulan Ramadan hanya disunatkan kita berjemaah. Betul ke tidak? Selain Ramadan tidak disunatkan berjemaah. Dan solat gerhana dengan ini kita cancel ya. Solat gerhana dengan panggilan. Kita boleh mengatakan panggilan seperti berikut. Dengan panggilan seperti berikut. Boleh insya-Allah? Ataupun mungkin saya rasa terjemah nak mengatakan apa, kumandang ya. Mungkin dia tersalah kan. As-salah boleh dibaca nasab sebagai i'rab, ini seperti mana kita mengatakan, ataupun rafa' sebagai mubtada'. Kata jami'ah dengan nasab sebagai hal dan rafa' sebagai khabar mubtada' di atas. Boleh faham insya-Allah? Jadi itu tak ada masalah. Alhamdulillah. Masya-Allah, kita ada lagi 15 minit. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh faham insya-Allah kita teruskan. Selepas itu ini penulis yang mengatakan wa yujzi'u as-salata. Boleh juga dengan kumandang as-salata. Yang ini pun boleh juga. Jadi dia punya dalam segi nahwu pun sama juga seperti mana kita mengatakan tadi.
Semua tidak ada jami'ah. Yang ni maksudnya kita tak sebutkan dia punya hal. Kita ada fi'il dengan fa'il saja. Kita menggalakkan orang yang ni untuk melakukan solat itu saja. Halummu ila salah, yang ni maksudnya mari kita tunaikan solat. Mari kita tunaikan solat. Dan makruh kalau kita mengatakan hayya 'ala salah, sebab ini seperti azan. Dan azan tidak disyariatkan bagi selain solat 5 waktu. Maka tidak digalakkan, makruh hukumnya. Ini saya tak tahu perkataan komando di sini dalam bahasa Indonesia ada ke? Komandang. Ha? Saya tak rasa. Tak ada. Penulis mengatakan wayambari nadbuhu inda dukhulil waqti wa inda salah liyakuna naiban 'anil adhani wal iqamah. Jadi dia mengatakan dikumandangkan yakni setelah yang ini masuk waktu, dan setelah yang ini dan apabila hendak menunaikan solat. Jadi maksudnya kita mengatakan as-salata jami'atan, kita melaungkan ini setelah masuk solat, waktu solat. Seperti apa? Sekarang ini kita nak melakukan solat hari raya. Jadi kita melaungkan ini bila pertama sekali dah masuk waktu solat hari raya. Yang kedua adalah bila kita nak melakukan solat, baru kita kumandangkan. Jadi biasa itu yang kita melakukan. Yang ni solat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, lepas dah habis takbir semua, nanti baru Bilal akan bangun. Nanti akan mengatakan solat Idul Fitri jami'atan, ni biasanya kita kumandang. Solat Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Jadi semua bangun dan kita melakukan solat. Dan ini yang disunatkan. Jadi kita melaungkannya sebelum yakni solat. Maka dia menggantikan azan dan qamat. Jadi dia mengatakan sebaiknya kumandang-kumandang ini setelah waktu solat tiba, yakni dah masuk waktu solat, dan diulangi lagi dia mengatakan lepas ini masuk waktu solat, sebelum yakni melakukan solat. Jadi kita mengatakan di sini dikumandangkan setelah waktu solat tiba dan sebelum melakukannya. Setelah waktu solat tiba dan sebelum melakukannya. Agar dapat menggantikan sebagai azan dan iqamah. Wa kharaja biqauli li jama'atin ma la yusannu fihi al-jama'ah. Jadi tidak termasuk dalam ketentuan yakni perkataan ini jamaah bagi solat yang tidak disunatkan jamaah. Yakni ada jenis-jenis solat yang tidak disunatkan kita melakukan dengan jamaah, maka tidak disunatkan kita melaungkan as-salata jami'atan. Yakni bagi solat yang tidak disunatkan jamaah, seperti solat apa? Solat ini duha, ini misalan solat hajat, solat ini istikharah misalan. Ini semua adalah jenis solat yang tidak disunatkan kita melakukan dengan jamaah. Maka tidak disunatkan kita nak mula solat hajat misalan ramai-ramai, kita mengatakan as-salata jami'atan. Tidak disunatkan. Hanya disunatkan bagi solat yang disunatkan kita melakukan jamaah. Wa ma fu'ila furada, dan juga solat yang dilakukan sendiri-sendiri. Wa bi naflin mandhuratin, dan begitu juga dengan solat sunat yang dinazarkan, dan solat janazah dan solat janazah. Jadi kita lihat terjemahannya di sini, dia mengatakan tidak termasuk dalam ketentuan kami untuk jamaah segala solat-solat yang tidak diatur pelaksanaannya dengan jamaah. Yang ini maksudnya solat-solat yang tidak disunatkan kita melakukan ini dengan jamaah. Wa ma fu'ila furada, dan juga ini solat sunat yang dilakukan tidak dengan jamaah. Wa bi naflin manzuratin, wa salatu janazah,
dan juga solat sunat yang dinazarkan, dan solat janazah. Selepas itu ini beliau mengatakan syarat ini bagi azan dan iqamah. Sekarang ini kita akan membicarakan ini berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi syarat ini bagi melaungkan azan. Maka penulis mengatakan wa syurita fihima ay fil adhani wal iqamah tartibun. Jadi pertama sekali ini mesti ada tertib. Ini tertib maksudnya di sini adalah lafaz azan dan qamat ini mesti ikut kepada tertib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan sebagainya. Jadi mesti ada tertib di dalam azan ini dan iqamah, iaitu mengucapkan azan secara tertib urut seperti yang telah diketahui. Demikian ini sebagai ittiba'. Ini tidak ada masalah. Fa in akasa walau nasiyan lam yasih walahul bina'u 'alal muntazimi minhuma. Kalau sekiranya dia tidak ikut tertib, maka tidak sah azan dan qamatnya. Maka dia boleh kembali kepadanya selagi mana ia ikut kepada tertib. Jadi misalan dia melaungkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Selepas itu dia hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sekarang kita mengatakan dia nak kena balik kepada mana? Dia kena balik kepada tertib. Yakni dia balik kepada tertib, yakni asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebab asyhadu an la ilaha illallah dia sudah lafazkan tadi. Misalnya dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas itu dia lompat. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Maka sekarang dia kena buat apa? Sebab dia dah langgar tertib. Maka dia nak kena kembali kepada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Sebab dia sudah melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia kembali kepada tertib. Sama seperti solat. Dia dah baca Fatihah, lepas tu dia rukuk. Lepas tu dia tak melakukan sujud yang pertama, misalnya dia terus duduk dia terus sujud. Jadi sekarang dia nak kena melakukan sujud yang pertama. Betul ke tidak? Dan dia boleh teruskan balik. Jadi duduk di antara dua sujud itu tak kira. Jadi di sini dia boleh kembali kepada yang asal. Apabila kalimatnya diucapkan terbalik sekalipun tidak sengaja, azan menjadi tidak sah. Azan dan iqamah harus dilakukan sesuai dengan redaksi yang telah diatur ketentuan urutannya. Jadi di sini ada perkara yang tidak disebut ya. Dia boleh menyambung. Boleh kita tulis sini. Dan dia boleh menyambung. Atas urutan azannya. Tambah ini. Selepas tu dia syarahkan lagi, nampak tak? Dia syarahkan lagi dengan lebih terang. Dia mengatakan walau taraka ba'dahuma. Kalau sekiranya dia tidak sebut sebahagian daripada azan. Ata bihi ma'i'adati ma ba'dahu. Maka dia nak kena ulangnya dan ulang yang apa yang datang selepasnya. Seperti apa? Misalnya dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selepas itu dia lompat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dia tak sebut. Dia lompat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali dia teringat. Tadi tak baca asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia nak kena baca balik asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia nak kena baca lagi sekali tak asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia nak kena ulang lagi sekali. Jadi dia sama seperti solat. Nampak tak? Dia sama seperti solat. Jadi saya harap boleh faham insya-Allah. Apabila sebahagian kalimatnya tertinggal supaya diulangi dengan kalimat sesudahnya. Yang tadi sudah terbaca, itu dibaca lagi. Boleh insya-Allah? Sebab dia dah tertinggal, sebab dia tak ikut tertib. Maka dia nak kena baca lagi. Yang tadi tak pakai. Apa sebabnya? Sebab dia tak ikut tertib. Tamam? Jadi ini mensyarahkan yang sebelumnya. Sebelumnya penulis jadi dia sedang mengatakan dia boleh meneruskan. Yang ini maksudnya tak semestinya kalau dia tinggal dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Lepas itu dia tak baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Dia terus hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia tak perlu dia nak kena baca daripada awal Allahu akbar, Allahu akbar. Ini maksudnya dia falahul bina yang tadi dia mengatakan. Dia boleh meneruskan daripada mana yang
dia melanggar tertib. Ini maksudnya sebelumnya sah. Apa? Selepasnya tak sah. Jadi dia nak kena baca balik. Semua sekali nak kena ulang. Yang bermula daripada masa dia melanggar tertib. Yang kedua, sambung menyambung. Ini adalah wilaan. Yang ini sambung menyambung. Sambung menyambung antara kata demi kata. La yaduru yasiru kalamin wa sukutin. Yang ini di sini dia mengatakan tidak ada apa-apa kalau sekiranya ada sikit dari perbicaraan ataupun diam sejenak. Sekalipun sengaja yang ini dilakukan. Yang ini maksudnya tidak ada masalah. Kalau sekiranya dia berbual ini dengan sedikit, maka tidak ada masalah. Berbeza kalau dia berbual dengan banyak, maka dia nak ulang lagi sekali. Tapi kalau dia berbual dengan sedikit, tidak ada masalah. Begitu juga kalau sekiranya dia berdiam lama sikit, tapi tak terlalu lama, tapi dia diam ini misalnya, maka ini tidak ada masalah. Dia tidak memotong mualah. Dia tidak memotong terus menerus. Wa yusannu an yahmada sirran idza atasa wa yuakhir radd as-salami wa tashmit al-atis ila al-farar. Yani kalau sekiranya dia bersin, maka disunatkan yakni dia membaca hamdalah dengan perlahan. Dia membaca hamdalah dengan perlahan dan selepas itu dia meneruskan azannya. Sunnah membaca hamdalah dengan suara perlahan bila bersin dan menunda jawab salam. Satu orang mengatakan Assalamualaikum, dia sedang azan. Lebih afdal ini dia tundakan. Yang ini lepas azan ini baru jawab Waalaikumsalam. Dan menunda yang ini menjawab azan, menjawab salam ataupun memujikan orang yang bersin. Yang ini maksudnya dia sedang azan, ada orang sedang bersin. Maka disunatkan kita tashmitul atis dengan kita mengatakan yarhamkallah. Betul ke tidak? Kalau dia mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamkallah. Tapi kalau kita sedang azan, kita melambatkannya. Yang ini dah habis azan, baru kita membaca yarhamkallah. Ini lebih afdal sebab kita nak mualah. Bila kita melaungkan azan, lebih afdal kita tidak berkata-kata. Kita elakkan daripada berkata-kata. Melainkan kalau sedikit seperti baca alhamdulillah, bila kita bersin itu tidak ada masalah. Yang ketiga, bersuara keras. Jahar, yang ini dengan kuat. In azana au aqama li jama'atin. Kalau sekiranya dia azan dan qamat bagi jamaah. Ini seperti di masjid misalnya. Zaman dahulu tidak ada speaker ya. Jadi biasa apa mereka buat zaman dahulu, muazzin ini dia akan melaungkan dengan suara yang keras ini supaya semua yang dia orang kat neighborhood semua dengar. Jadi mereka akan naik mi'zana. Dia panggil yang ni mi'zana. Jadi masjid-masjid lama kita lihat masjid beratus-ratus tahun, mereka akan ada tempat yang azan yang tinggi. Saya pergi ke Spain di Masjid Cordoba tu. Masya Allah. Nak naik saya rasa 10 tingkat ni. Kalau rumah HDB kalau rumah HDB wallahu alam ini. Saya naik subhanallah. Stop ini. Termengah-mengah betul. Nak naik dia punya atas tu. Dan tapi Masjid Cordoba ni, bila saya lihat tempat dia bukan tangga tau nak naik. Dia slope. Jadi saya rasa mereka naik kuda. Jadi muazzin ini bila dia nak naik atas, dia tak ini. Sebab 10 tingkat ni. Tingkat 10, Masya Allah. Ini kalau satu hari 5 kali. Dia macam sama juga macam Hagia Sophia. Kalau orang pernah pergi Turki, Hagia Sophia, dia punya nak naik atas tu, dia bukan tangga tetapi dia slope. Sebab ni adalah dulu diorang, jadi bila naik kuda tak penat. Faham? Jadi kuda boleh naik. Jadi orang tu tengah duduk aje. Lepas tu dia boleh naik, dia boleh pusing. Jadi dia punya macam slope dia macam very wide dan tak terlalu steep lah. Jadi naik sampai atas. Jadi dekat atas tu masya-Allah saya dia panggil di kalau dalam bahasa Sepanyol dia panggil Sevilla. Kalau dalam bahasa Arab Ishbiliya. Dulu Andalus ini, negeri Andalus capitalnya adalah Ishbiliya. Ishbiliya ini dia dekat Sevilla. Jadi antum kalau lihat map Spain punya map, dekat Sevilla itu capital dulu. Itu adalah dia punya capital. Istana khalifah semua masih ada dekat sana. Jadi dia punya masjid dia masya-Allah
kalau sebab masjid ada di church yang sekarang kan, yang paling terbesar church adalah di situ. Itu padahal asal masjid. Punyalah besar ini, subhanallah, ini sebesar-besarnya. Kalau kita masuk, kita terperanjat. Ini mungkin Allah alam, saya rasa 1000 tahun ni dia punya building. 1000 tahun, cuba bayangkan. Dan sampai hari ini tak yang paling besar dekat Europe, ini kat Sevilla. Padahal dia bawa 1000 tahun, cuba bayangkan. So, dah ajib betul. Ajib betul. Dan tempat kolam wuduk dia masya-Allah besar. Dan lepas tu dia punya mekzana. Tapi sekarang kat atas mereka letak bel. Bel sebanyak-banyaknya. Bel dia sebesar bilik ni, saya satu bel. Jadi kalau datang dia punya waktu solat dia kalau ring itu punya bel, satu Sevilla boleh dengar. Jadi zaman dahulu cuba kita bayangkan yang ni, dan dia ada 4 muazzin. Masjid macam ini bukan satu muazzin, 4. Sebab satu one direction, lagi satu dekat this direction, lagi satu dekat this direction, lagi this direction. Jadi bila mereka melakukan azan dahulu, sebab bila kita naik sampai tingkat 10, kita ke atas sekali, satu Sevilla kita boleh nampak. Satu Sevilla boleh nampak. Jadi masjid Jami' tu, dia kalau melakukan azan, dia punya suara sampai kepada semua tempat. Dan masjidnya sebesar-besar masjid ini, saya rasa wallahualam beratus ribu mungkin boleh masuk ke masjid. Dekat Cordoba pun sama juga, tapi Cordoba tak terlalu tinggi. Tapi di Sevilla, Masya Allah ini, sampai hari ini turis semua datang. Banyak ini turis lihat kepada yang ni tempat itu. Tetapi ramai orang tak tahu ini pasal masjid ni, sebab dia dah ada di church. Yang banyak terkenal Cordoba, sebab Cordoba cantik masjid ni. Tapi Sevilla ini mungkin banyak orang wallahualam tak dengar pasal Sevilla. Dia punya masjid yang luar biasa. Asalnya adalah masjid. Masya Allah, sekarang pun dah pukul 10 ya. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Dan kalau ada soalan, kita lihat jemaah kita. Assalamualaikum. Kalau seorang qada salat sebelum azan zuhur, lepas itu dia solat azan adaan setelah masuk waktu zuhur, adakah sunat azan untuk kedua-duanya? Ini sekarang ni satu orang ini misalan dia nak melakukan solat qadaan sebelum solat zuhur, dan dia nak melakukan adaan selepas solat zuhur. Jadi bagi solat qadaan kita mengatakan disunatkan azan. Ini kalau sekiranya dia nak melakukan solat sendiri. Dan apabila dia masuk waktu solat, maka disunatkan dia melakukan azan. Kenapa kita mengatakan disunatkan dia melakukan azan sekali lagi? Sebab sekarang agak berbeza sedikit. Sebab sekarang dia melakukan azan bagi masuknya waktu solat. Itu sebab penulis tadi mengatakan, kalau sekiranya dia ada waktu solat dan waktu dia nak melakukan solat adaan dan qadaan selepas masuk waktu, nampak tak? Maka dia melakukan azan yang ini satu kali. Jadi dia melakukan solat adaan dengan qadaan. Tapi soalan ini mengatakan bagaimana pula kalau dia melakukan solat sebelum solat zuhur? Adakah disunatkan dia azan? Baik, bagi solat qada disunatkan azan seperti mana kita mengatakan. Dan bagaimana pula kalau dia nak melakukan solat adaan selepas masuk waktu solat? Disunatkan dia azan satu kali lagi. Kenapa? Tadi azan tak pakai. Tadi azan bukan untuk masuk waktu, tapi untuk solat qada. Tapi sekarang azan untuk waktu solat. Yang kedua, dan kalau orang khunsa nak azan, haruskah hanya di kalangan khunsa atau boleh juga dikelilingi lelaki dengan perempuan? Yakni bagi khunsa sama ada dia melakukan azan itu bersama jenisnya, yakni semua yang khunsa, ataupun bersama wanita. Maka hukumnya sama seperti wanita. Hukumnya sama seperti azannya wanita, maka dia boleh melakukan ini dengan senyap. Maka ini tidak makruh. Maka lebih afdal dia elakkan daripada azan. Dia hanya melakukan qamat sahaja. Dia hanya melakukan qamat. Tetapi penulis Fathul Mu'in, yakni dia lebih cenderung kepada pendapat mengatakan tidak makruh. Sebahagian masyayikh kita, saya masih ingat kalau sebahagian masyayikh mereka mengatakan tidak digalakkan wanita azan sama sekali. Tidak digalakkan bagi wanita azan sama sekali walaupun mereka berjemaah bersama sesama mereka. Cuma di sini penulis ini dia mengatakan tidak makruh. Yang ini maksudnya boleh, mubah. Dibolehkan bagi wanita ini untuk melakukan azan selagi mana mereka tidak menaikkan suara. Tapi kalau dia menaikkan suara maka diharamkan.
Jadi insyaallah kita berhenti di sini. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim salihati a'malana wa ajrina Allah karim. Fadl subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام